Kundur. Dia. Kundur bukan buah kah? Bukan, bunga dia. Masih lagi bersama saya, Lia Natalia. Lia masih lagi berada di Kota Kinabalu, Sabah. Dan kali ini Lia akan bawa anda semua ke Kota Balut. Kita dah sampai dah pun sebenarnya. Anda tahu tak suku kaum Iranun? Selain mereka ni menjadi etnik minoriti di negeri Sabah, mereka juga kaya dengan hasil tenunan seperti dasta, tapak sila, bara guru, ambik, mugah dan juga ambitan yang akan diterokai di dalam episod kali ini. Seni tenunan diperturunkan oleh nenek moyang mereka daripada Kota Batu, Filipina Selatan. Teruskan bersama saya, Lia, dalam Lensa Fabric. Di Kampung Rampayan Laut bersama Hajah Pandian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keras sejak dia berdiri begitu saja. Okey, Hajah berbangsa suku kaum Iranun. Ya. Iranun maksudnya kasih-kasihan. Kasih-kasihan. Mau tanya, Kota Belut kan sini memang banyak ikan belut kah? Tiada ikan belut, cuma yang belut ini bukit banyak. Oh, belut tu bukit lah. Iya. Oh, jadi Kota Belut ni sebenarnya banyak bukit. Belut tu bukannya ikan. Itu bukit. Okey, orang suku kaum Iranun, etnik Iranun ni dia memang kaya dengan tenunan mugah dan juga tenunan siambitan mugah. Jadi apa sejarah tenunan siambitan dan juga mugah ni sebenarnya? Saya dengar yang dulu-dulu kan, tenunan siambitan dalam mimpi. Datang itu ular, dia bilang itu ular. Kalau kau tenunan yang siantik, rumit sekali. Inilah tenunan siambitan dia, dia tunjuk beginilah. Yang inilah. Inilah. Terus dibangun itu beliau, dia terus dia tenun. Inilah sebenarnya, berapa tahun sudah ni? 100 tahun. Nah, 100 tahun ya, masih lagi disimpan. Ini sejarah mugah ni pula. Macam mana ni Hajah? Dia kain buat selimut. Dulu ditenun, semua mugah, lepas tu dia buat selimut. Ya. Jadi kalau yang ini untuk siambitan? Ini dia buat tanjak. Oh, tanjak. Oh, untuk lelaki punya? Iya. Oh, untuk... Jadi kalau perempuan dia buat selindang. Jadi Lia pun tak sabar nak tengok tenunan mugah dan juga tenunan siambitan. Apalagi jomlah Hajah bawa Lia tengok. Ya. Ya, jom. Okey, jadi kita sekarang ni proses membuat tenunan siambitan. Jadi ini apa ni peralatannya ni? Peralatan penganingan. Penganingan. Jadi inilah yang tenunan yang paling lama kalau mau dibuat berbanding dengan dastar, mugah semua. Dan kalau penonton nak tahu, saya sebenarnya sebelah dengan adik guru. Sudah menenun, belajar menenun ni daripada umur 10 tahun lagi. Oh, jadi mengajar orang pada tahun 2007. 2007. Oh, saya jadi dapat adik guru lah. Dapat adik guru. Ada berapa orang semuanya di bawah adik guru? 15 orang. Okey, tenunan siambitan dulu dan juga sekarang mesti ada beza kan? Jadi kalau macam orang-orang dulu mana ada pakai benang, mungkin dulu pakai kapas dulu. Oh, pakai kapas. Pakai kapas dibuat benang. Kapas tu mula putih. Dia diwarnakan, mula-mula dia kasih buat hitam, daun tagum. Daun tagum. Yang untuk warna hitam. Warna hitam. Kalau benang merah,
kayu sepang kan. Nah, direbus. Lepas tu kalau warna kuning, yang kunit lah. Ada Kunyit? yang kunit, iya. Bukan kunit yang dimakan itu, ada yang tidak dimakan. Kami panggil tampu kuning. Tampu kuning. Kalau warna hijau, itu daun lada. Oh, lepas itu pun direbus juga lah, semua direbus lah. Semua direbus. Sudah dia diwarnakan, dikasih gam dulu. Gam dia itu nasi kan. Oh, nasi dikasih hancur. Remas sama diansur sama daun lalang kan. Pas tu kalau sudah dia diansur itu nasi, nah dikasih sapu itu benang, nah dikasih sikat lah. Kalau sudah kering baru dikasih. Itu kiranya yang dulu-dulu punya itu lagi dulu banyak proses. Banyak proses. Jadi sekarang itulah ditukar dengan benang. Jadi kalau yang tadi sudah diwarna, sudah digam, dia punya kapas, lepas tu dia prosesnya ini bukan yang inilah kan peralatannya kan. Peralatannya pakai apa? Bekara. Oh, bekara. Lepas tu dipusing-pusing sejalah. Iyalah, pusing-pusing dikasih gulung lah itu benang. Jadi kalau dulu-dulu mesti tidak ada yang tempat benang ni kan. Jadi kalau dulu pakai apa? Pakai bambu. Bambu lepas tu digulung-gulung lah. Barulah dikasih pasang sini. Barulah kita buat ni semua. buat. Jadi selesai sahaja proses yang pertama, kita nak tengok pula proses yang seterusnya. Jom, jangan buang masa. Ini proses kita yang kedua. Ini selindang siambitan. Ini yang lepas yang tadi tu punya asas, punya benang. Lepas tu dikasih... Dia disimpan sini kan, dia kasih proses. Ini nama peralatan ini mula-mula di sana yang bunyi itu kan itu paguta. Ini? Kedua, ini? saulaya. Paguta, saulaya. Ini? Liliden. Liliden. Jadi yang ini untuk dia punya di ujungnya? Ini untuk lembut dia pukul, begitu. Dia kasih dia rapatnya paling. Oh, jadi yang ini untuk? Dia kasih tegang kan. Kasih tegang, ini untuk kasih tegang daripada ujung ke ujung lah. Iya. Jadi yang ini? Ini supaya tidak melarikan benang kan. Supaya dia kekal di situ, dah bergerak-gerak lah. Itu ini fungsinya. Liliden. Liliden. Jadi yang ini? Ini bubungan. Oh, ini untuk ini untuk kalau dikasih masuk kuat. Ini bubungan lah. Kalau dia dikasih tarik begini, barulah gigitan. Coba kakak buat, tolong kasih contoh kak. Ini bubungan kan, dia masuk begini kan, dia akan masuk ini. Ini kami panggil barira. Barira. Jadi, lepas tu, dipasang. Bibitan. Begitu. Jadi kalau ini nilainya, ini pun ada juga dijual kan? Ada. Jadi berapa nih harganya kalau dijual? Kalau dijual ini harganya 1.700. 1.700 untuk yang Untuk selendang 2 meter. Selendang 2 meter berharga 1.700. Kalau yang lelaki punya untuk tanjak tadi? Untuk tanjak itu kalau begitu dia punya bunga 2.000 yang ikut bunga-bunga itu coraknya. Kalau siambitan sama yang bersampur dastar 1.500. Tadi kita siambitan ni daripada mimpi kan. Kalau dia punya corak ni pula adakah dia punya sejarah, cerita-ceritanya? Semua sejarah ini semua ini alam semula jadi dia punya bunga, daun-daun kan. Jadi kalau macam corak lain pula bolehlah kita buat juga. Boleh sama. Saya tahu 30 jenis. 30 jenis? Yang corak ya. 30 jenis corak. Jadi ini berapa jenis corak? Ini kan. Ini disiring dia ini lain dia punya nama. Ini sugi-sugi. Corak tu pun itu. Maksudnya corak tu pun ada nama dia. Dan yang ni adalah baru 4 jenis corak. Kalau tak 30. 30. Aja macam yang tenunan siambitan ni selain digunakan untuk tanjak lelaki dan juga selendang untuk perempuan, adakah digunakan lain, maksudnya jadi beg duit kah, jadi kasut kah, beg kasut kah begitu? Untuk tanjak sama yang selendang atau samping. Samping lelaki. Ya, samping. Kalau dibuat beg susah diputung. Kalau kau diputung ini sedang terbuka. Tercabut, terlepas. Tercabut, ya. Dastar boleh semua. Boleh digunting-gunting? Digunting-gunting. Kalau ini susah yang digunting. Kalau tenunan siambitan ni kan, dia memang boleh digunakan untuk harian kah ataupun hanya majlis tertentu? Contoh macam keramaian, perkahwinan sejak? Ya, memang perkahwinan.
majlis Rasmi. rasmi. Itu dipakai. Itu sejaklah. Ya. Kalau hari-hari. Pasal kalau kau yang dipakai harian ini sayang, pasal mahal. Iyalah, Bukan betul. murah. Jadi habis sudah cerita pasal tenunan siambitan. Jadi kita nak tahu lagi cerita ataupun proses untuk tenunan mugah. Jom kita ke situ pula. Ini kita punya tenunan kita yang kedua, iaitu tenunan mugah. Jadi ini sama juga peralatan yang digunakan macam saya bincang tadi. Sama juga. Namanya semua sama. Ya, cuma ini ada pakai tulak. Ini suruk kalau Melayu kan ada pakan. Yang macam kayu tu dimasukkan ke dalam, itu benang lah sebenarnya. Iya, benang. Jadi ini untuk bunga. Untuk itu. Bunga. Bunga. Kalau buat bunga ada dia punya Oh, ini untuk buat bunga sudahlah. ya, buat bunga. Jadi yang ini bunganya ada 4 saja, coraknya ada 4. Dia tidak, 1 saja. 1 saja bunga dia. Oh, Cuma bunganya ada 1. Soalnya kelebihan dia ada jarul-jarul kan. Di sini. Oh, ini dipanggil jalur-jalur. Jalur-jalur. Oh, Kalau Melayu jarul-jarul kamu panggil, kalau ini kunit. Kunit. Kalau Iranun kunit. Jadi ini adalah untuk dia kasih silang-silang lah ya. maksudnya. Ya. Yang ini kalau kita buat tadi berapa lama? 2 minggu? 2 minggu. Oh, ini 2 minggu. Jadi ini nilainya adakah sama dengan siambitan? Tidak. Tak sama? Tidak sama. Ini habis-habis 1 kain 1.000 lah. Untuk 4 meter. 4 meter. 4 meter. Ini untuk selimut tadi kan? Ya, selimut. Kalau selain selimut, boleh jadi Kalau, apa? jadi dia buat baju. Oh, ini boleh buat baju. Ini boleh Kalau baju. siambitan tak boleh buat baju. Tak boleh. Baju tradisional untuk orang Iranun ataupun Baju Iran. baju suku kaum Iranun? Ya. Suku kaum Rungus dipakai juga pakai kain. Pakai ini? Ya, untuk lelaki. Oh, jadi maksudnya bukan sahaja orang suku kaum Iranun je pakai. Maksudnya orang Rungus? Orang Rungus, orang dusun di Tuaran. Oh, pun pakai tapi dijadikan sebagai kain lelaki? Ya, lelaki. Oh, lelaki lah. Untuk menari lah. Baju tradisional. Kalau kami pakai baju, pakai kain lah. Sekarang dia buat baju. Buat baju. Jadi maksudnya di sini hanya menjual yang begini saja. Nanti diorang yang di sana akan buat jadikan baju kah? Diorang mau jadikan kain kah? Ya. Berapa banyak benang digunakan? 20 gulung lah. Jadi maksudnya kalau yang ini tenunan mugah pakai 20 gulung. 20. Kalau yang siambitan? Siambitan ada sama juga lah. 20 gulung 20 juga. gulung. Maksudnya warna lain juga lah. Warna-warni. Jadi nampak berwarna-warna lah. Pasal kalau tiada bukan mugah. Begitu. Mugah ni maksudnya apa juga sebenarnya? Mugah ditenun. Mugah ditenun. Kain ditenun kan dipanggil mugah. Pasal ada yang derul-derul begini. Dipanggil mugah. Macam tenunan mugah ni, dia adakah digunakan oleh etnik lain, suku kaum lain, bangsa lain? Iranun sama yang dusun. Lu tuh dia pakai untuk menarik perayaan orang. Oh, jadi amatan. yang jadi seluar lelaki? Bukan kain lah. Lelaki sahajalah. Kalau perempuan tak ada? Tak ada. Rungus pun begitu juga. Tenunan ini 11 jenis tenunan. 11. Jadi ini baru 3? 3. Macam yang ini kan bunganya tu memang benang tu akan dikira ataupun kasih masuk saja? Dikira. Kalau kau tidak dikira, macam mana yang dia di bunga. Kalau kau dikira kadang-kadang timpang. Timpang itu tidak ngam kan? Oh, sengit. Ya, kalau tidak dikira. Kalau dikira, ngam lah itu. Ini sebenarnya bunga apa ni dibuat? Ini bunga bunga kundur. Kundur? Ya. Kundur bukan buah kah? Bukan, bunga dia. Oh, ada bunganya. Ada bunganya itu. Kembali lagi di Lensa Fabric. Adalah tenunan dasar. Cara buatnya macam mana lagi prosesnya? Sama juga? Sama juga. Peralatan pun yang sama? Sama. Cuma coraknya, tidak sama. motifnya berbeza? Berbeza. Itu dia punya benang asas ni warna hitam? Warna hitam. Yang ini berapa lama untuk mengambil masa siap? Kalau dasar? Kalau dasar, 1 minggu lah, 1 keping. Jadi sekarang ni kita tengok adalah buat bunga. Ini bunganya
Ini bunga daun kan. Sel bunga anunen. Anunen. Anunen ini daun. Kalau kami ranun daun sapar. Kalau dalam bahasa Iranun, daun sapar. Oh, jadi memang warna pun apa tu? Warna-warni lah. Sama juga macam sambitan. Ya. Cuma itu halus, ini kasar. Oh, sebab ini dia timbul. Dia timbul. Dia timbul. Biasanya ini macam dia pernah nampak kalau ke Dazan. Inilah yang pakaian dia ini. Pakaian. Pakaian, iya, dia buat tanjak. Dia buat tanjak. Semua kaum di Sabah lah ini. Banyak pakai yang inilah. Iya. Jadi ini adalah permintaan yang lagi banyak. Berbanding yang lain. Jadi kalau yang pasal ini... ada murah sikit kan. Oh, ini murah? Murah, 300. Oh, ini 300 untuk 1 meter? 1 meter. Untuk 1 meter 300. Kenapa yang ini lagi murah berbanding yang lain sedangkan dia punya proses pun lebih kurang juga? Itu yang halus, ini kasar. Ini senang dibuat 1 minggu belum siap. Itu mau makan 1 bulan. Ini apa? Ini benangnya lain dengan yang itulah? Sama, cuma warna tidak sama kan. Apa lagi yang keistimewaan dastar? Untuk tanjak sejak. Tanjak sejak? Oh, yang ini untuk tanjak sejak? Untuk tanjak. Untuk suku kaum? Semua kaum. Semua kaum sebagai tanjak. Macam mana boleh terjadinya namanya dastar? Dia namakan dastar, dia simpan bunga-bunga lah. Dastar itu bahasa Iranun? Bahasa Melayu. Kalau bahasa Iranun itu bau. Kalau bajau dipanggil pudung. Kalau dusun dipanggil sigar. Biasanya kalau macam dastar, kalau ramai permintaan, berapa orang yang akan buat? Sampai 10 orang. 10 orang? Jadi semua peralatan ni penuh lah di sini? Iya, penuh lah ni. Jadi kalau perayaan begitu, mesti lagi ramai permintaan kan? Iya, banyak. Banyak. Itu biasanya berapa diorang tempah? Kalau anaknya berapa orang? 5 lah dia minta. Pasal semua memakai kan. Jadi jumlah kalau mau buat untuk perayaan seperti keamatan begitu, berapa? 100 keping dia sediakan. Sediakan? Memang sudah buat awal-awal lah? Iya, ada yang mesti ada stok. Bersama saya Lia dan juga adik kepada Hajah Pandian. Inilah adik dia. Kakak nama? Nama saya Puan Sirungan. Umur saya 60 tahun. Oh, berapa lama sudah kakak menenun ni? Sejak 15 tahun umur saya. Jadi kakak ni memang minat menenun kah atau dipaksa oleh beliau kah? Saya memang berminat. Oh, memang suka lah? Memang suka. Suka menenun. Jadi dulu kakak memang daripada dulu kakak menenun kah ataupun kakak dulu ada kerja? Dulu saya ada kerja. Oh, kakak sebagai? Sebagai guru. Lepas habis mengajar, saya ambil pensiun muda. Saya sambung minat saya menenun lah. Oh, ya sekurang-kurangnya adalah lepas habis kerja ada benda yang kita boleh buat. Iya. Kakak pun belajar menenun kan? Ya. Banyak-banyak tenunan ni, tenunan apa yang paling senang dan yang paling kakak suka buat? Tenunan yang paling kakak suka mugah, tenunan mugah. Sebab senang. sebab senang. Sebab senang, sebab dia nak banyak bunga-bunga. Tidak banyak berpikir kita, ini tiada bunga. Tidak banyak berpikir. Kalau jenis tenunan dastar banyak bunga. Kita kena banyak pikir. Jadi yang ini paling senang, yang paling kakak senang. Suka pun ini dastar mugah juga. Oh, harapan kakak untuk generasi zaman sekarang, untuk anak harapan saya untuk generasi zaman sekarang agar mereka mewarisi tenunan dastar. Alhamdulillah, insya-Allah. Tenunan sambitan dan juga mugah. Berbagai corak indah tersusun. Seni tenunan warisan bangsa akan
warisi turun temurun. Budak-budak main guli. Kita jumpa kejap lagi. Okey, kita jumpa kejap lagi. Sekarang ni bersama saya menantu kepada Hajah Pandian, iaitu nama kakak. Nama saya Mas Pantingan binti Samsul. Memang berasal dari kampung inilah. Kau Terbelut. Memang suku kaum? Suku kaum Iranun juga. Oh, Iranun juga. Jadi kakak pun memang menenun juga di sini kan? Ya. Kakak belajar? Ya, saya belajar memang dari Hajah Pandian juga. Jadi ini adalah baju tradisi suku kaum Iranun. Iranun, selalunya untuk perkahwinan. Kira untuk bersanding lah. Iya. Oh, ini lelaki ke perempuan? Untuk perempuan. Skirtnya? Skirtnya ada macam-macam skirt. Oh, jadi kita boleh pilih pakai yang mana satu? Ya, mana-mana saja. Ini tenunan? Baraburu. Baraburu. Ya. Dia macam lebih kurang mugah. Iya. Punya tenunan kan? Jadi ini adakah maksud-maksudnya? Atau sebagai perhiasan saja? Sebagai perhiasan saja. Bergantung dengan tukang jahit itulah. Yang penting dia cantik. Yang ini yang kebelah ni? Memang itu fashion dia dari dulu hingga sekarang. Orang Iranun kata fashion sinipak. Kalau ini baju perempuan, yang baju lelaki yang ini, begini? Iya. Oh, lelaki ada apanya ni? Keluk belangak lah, dia ada leher. Begitu. Itu yang membezakan dia lah. Oh, begitu. Kalau lelaki punya tangan pun, tangan lelaki pun sama juga. Oh, ini kain yang baraburu tu tadilah. Iya. Ini pun ditenun juga semuanya. Semua ditenun. Semua ditenun. Suku kaum Iranun ada juga dia punya perhiasan. Dia punya kepala ada. Macam gelang-gelang. Iya. Semua pun ada. Ada. Jadi kita pun mau tengok. Dia pun sebenarnya mau pakai. Kita kembali selepas ni. Okey, adik, perkenalkan diri. Nama saya Hanani Nur Anissa binti Asli. Umur saya 20 tahun. Saya cucu kepada Hajah Pandian. Jadi apa pendapat adik tentang tenunan etnik Iranun ni? Tenunan Iranun ini bukan saja dikenali oleh kaum Iranun tapi juga oleh kaum-kaum lain. Sebab kaum-kaum lain pun pakai juga tenunan ini. Majoriti suku kaum di Sabah ni pakai tenunan daripada suku kaum Iranun sendiri. Jadi adik sebagai generasi baru, kalau adik diberi peluang, apa yang adik mau perkembangkan dalam hasil tenunan etnik Iranun? Kalau saya diberi peluang, saya mau mengembangkan aktiviti tenunan ini dan memodernkan lagi supaya sampai ke peringkat antara bangsa. Ya, semoga berjaya insya-Allah. Inilah generasi yang kita mau. Inilah generasi anak-anak Sabah. Hai, berdiri sendiri nampak. Jadi dia pun tak sabar mau cuba pakaian tradisional suku kaum Iranun. Kita jumpa selepas ni. Terima kasih kepada semua yang menjayakan rancangan Lensa Fabric. InsyaAllah kita jumpa lagi di musim yang akan datang. Saya dan juga tim Lensa Fabric ingin mengucapkan terima kasih. Jumpa lagi.